Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita akan sambung pembelajaran kita pada bab 4 lakaran. Macam minggu lepas kita dah belajar pasal peranan lakaran dalam reka betul. Dalam reka bentuk. Jadi hari ini kita akan sambung jenis-jenis lakaran. Okey, minggu lepas kita dah belajar apa je? Minggu lepas kita dah tahu definisi lakaran. Jadinya lakaran ni adalah satu lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. Awak gunakan freehand drawing, tak menggunakan baris, tak menggunakan jangka lukis, tak menggunakan apa lagi. Pita ukur ke tak. Awak hanya gunakan tangan, pensel, kertas. Awak lukis atas kertas. Freehand drawing tanpa ada apa-apa bantuan daripada alat ukuran. Alright. Lepas tu lakaran pictorial ni apa? Lakaran pictorial ni dia adalah gambaran kasar objek sebenar yang dilihat dari pelbagai arah atau sudut pandangan. Kalau awak ni aras mata awak akan nampak lakaran daripada sudut pictorial tu macam mana. Okay. Lepas itu, ia juga menunjukkan gambaran bentuk objek secara 2D dan juga 3D. Okay. Memberikan gambaran objek melalui 3 pandangan, iaitu pandangan atas atau pandangan pelan, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Alright, ada 5 peranan lakaran dalam reka bentuk. Pertama, mempercepatkan pembangunan konsep. Kedua, asas komposisi untuk ilustrasi. Ketiga, medium komunikasi pelanggan. 4, eksplorasi visual. 5, penyelesaian perincian visual. Okay. Yang pertama, mempercepatkan pembangunan konsep. Secara rumusnya, apa yang dikatakan mempercepatkan pembangunan konsep adalah ada setiap lakaran ni ada konsep-konsep dia sendiri. Okay, lakaran pertama ni apa yang dicuba lakarkan adalah ruang yang lebih luas. Contohnya. Yang kedua, dia nak apa? Roda yang lebih kecil. Itu konsep untuk lakaran kedua. Konsep untuk lakaran ketiga apa? Dia tak nak ada pemegang. Lepas tu, dia nak ada ruang penyimpanan tambahan. Okay, nampak? Dia mempercepatkan pembangunan konsep. Setiap lakaran ada konsep-konsep dia tersendiri. Right, lepas tu, asas komposisi untuk ilustrasi. Ini yang saya cakap. Daripada satu pandangan perspektif, awak nampak kereta tu, ke ujung ni, pandangan perspektif ni, awak akan nampak kereta tu ada pandangan hadapan dia, pandangan belakang dia, pandangan pelan dia, pandangan sisi dia. Okay, pada pandangan hadapan, apa yang awak nampak? Ini bahagian. Pada pandangan belakang, apa yang awak nampak? Pada pandangan sisi, apa yang awak boleh nampak? Itu asas komposisi untuk ilustrasi. Yang ketiga, medium komunikasi pelanggan. Bila awak ada lakaran, memudahkan awak untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Right. Keempat, eksplorasi visual. Awak explore awak terjemahkan apa idea-idea awak dalam sebuah lakaran. Contoh, lakaran untuk kereta ni. Dekat bahagian lampu, awak nak explore bahagian lampu ni reka bentuk dia macam mana. Awak luahkan dia, awak buat satu visual, buat lakaran tambahan dekat dalam lakaran kereta awak ni. Buat catatan dekat situ, dekat tayar. Ada 3 reka bentuk. Awak pun lukis. Macam mana design sport rim dia. Right? Last sekali, dia sebagai penyelesaian perincian visual. Di mana awak perincikan bahagian-bahagian kereta tu. Prinsip apa awak gunakan, elemen apa awak gunakan, lampu ni nak macam mana, bahan yang digunakan, warna dia dan lain-lain yang berkenaan. Alright, seterusnya kita akan masuk jenis-jenis lakaran. Ada 6 yang awak perlu tahu. Lakaran peribadi atau contingan, lakaran penerokaan, lakaran teknikal, lakaran persembahan, lakaran perkembangan idea dan juga lakaran digital. Ini yang akan kita belajar pada hari ini. Alright, lakaran yang pertama adalah lakaran peribadi atau contengan. Apa ni? Lakaran peribadi. Peribadi maksudnya apa? Peribadi tu untuk diri kita sendiri kan, secara personal, peribadi. Okay, lakaran ini tidak kemas, tidak tersusun dan dilukis dalam buku lakaran. Lakaran ini penting untuk menyediakan konsep produk. Nampak? Menyediakan konsep produk. Kalau produk tu dikatakan beg beanbag, itulah konsep produk awak. Kalau dikata beg apa lagi? Beg sandang, itulah konsep produk awak. Okay, kat sini tunjukkan beg kampung, beg tangan macam tu kan, beg jinjing macam tu kan. Alright. Daripada sudut pandangan atas dia macam mana, pandangan sisi dia macam mana dan dilukis secara 2D. Kalau nak lukis secara 3D pun boleh juga. Ini lakaran peribadi atau conteng awak. Conteng awak buat yang simple-simple sahaja untuk kefahaman awak sendiri. Seterusnya,
Kita ada lakaran penerokaan. Lakaran ini biasanya lebih kemas, dilakar untuk dibuat perbandingan dengan produk yang sedia ada dalam pelbagai aspek evolusi dari segi bentuk, saiz, bahan dan lain-lain. Lakaran penerokaan ni kepelbagaian idea awak. Okay, idea satu, beg ni nak bentuk kotak. Idea kedua, beg dia katakan nak bentuk bujur. Beg yang ketiga, dia katakan nak bentuk triangle. Ataupun beg pertama, saiz dia besar. Beg kedua, saiz dia kecil. Beg ketiga, saiz dia sederhana. Bahan dia, yang pertama, bahan nak buat beg ni digunakan apa? Kulit. Bahan kedua, dia kata konsep dia nak gunakan bahan kitas semula. Yang ketiga, dia nak gunakan apa? Beg biasa orang buat apa? Beg rotan, kan? Itu daripada sudut bahan-bahan. Ataupun memang dari segi design dia sendiri. Alright? Beg pertama, design dia nak guna daripada, dia ambil ilham daripada cengkerang. Yang kedua, dia ambil ilham daripada bunga raya. Yang ketiga, dia ambil ilham daripada kasut lah katakan. Itu adalah lakaran penerokaan awak. Lakaran penerokaan ni boleh banyak. Seterusnya, lakaran teknikal. Penghasilan lakaran teknikal menggambarkan lakaran ceraian keratan lantas dan pelbagai sudut pandangan. Lakaran ini mengandungi perincian dimensi yang dapat membantu mereka menggambarkan rekaan produk yang akan dihasilkan. Okay, bila awak dah ada satu lakaran, awak perincikan lakaran tersebut secara teknikal. Tangkai dia awak nak berapa panjang dia, diameter dia berapa, zip nak guna berapa meter, tali gantung yang untuk atas shoulder bahu ni kan, berapa panjang awak nak gunakan bahan apa, itu adalah lakaran teknikal. Awak ceraikan, cari dia punya ukuran dia berapa. Lepas itu kita ada lakaran perkembangan idea. Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama hingga ke objek terakhir yang hendak dibuat. Okay, contohnya macam dalam gambar ni, yang pertama, asas produk dia adalah rectangle. Rectangle what? Rectangle. Segi empat. Okay, segi empat tu kan? Okay, itu asas dia. Yang kedua, dia buat perkembangan idea lagi. Okay, dia nak bentukkan, dia nak kecilkan, dia nak shapekan macam bentuk jambu air tu kan. Itu yang kedua. Lepas tu adalah diletakkan sikit macam bahagian poket. Okay, lepas tu perkembangan idea yang ketiga, dia dah letak tangkai untuk dia bimbit dekat jari-jari ni kan. Lepas tu, lakaran yang keempat yang terakhir sekali, dia dah buat siap tali yang untuk diletakkan atas bahu. Okay, jadi orang sama ada dia boleh pegang daripada dekat jari ni pun, sama ada dekat jari ataupun dia boleh letak atas bahu untuk dipikul beg tu. Alright, last kali kita ada lakaran persembahan. Okay, bukan last kali, ini set kelas. Okay. Lakaran persembahan. Lakaran persembahan ni daripada banyak-banyak lakaran yang awak dah lukis, pada bahagian lakaran penerokaan ke ataupun lakaran pribadi tu kan, awak ambil satu lakaran untuk persembahkan kepada pelanggan. Okay. Lepas tu, tak kisahlah. Kalau awak dah static dengan satu tu, awak boleh teruskan dengan satu tu. Tapi kalau awak dah ada banyak lakaran, dan setiap lakaran tu awak ada konsep-konsep yang berbeza, awak juga boleh tunjukkan dekat pelanggan. Jadi pelanggan boleh tengok, oh, lakaran satu awak konsep dia macam ni, lakaran kedua awak konsep dia macam ni, lakaran ketiga konsep dia macam ni. Alright. Jadinya ia akan membantu pelanggan ni untuk memahami konsep rekaan yang awak nak sampaikan. Lepas tu lakaran digital. Okey, macam dulu kita gunakan pen, kita gunakan pensel, kita gunakan kertas untuk kita lakar. Tapi sekarang dah ada penginovasian teknik lukisan ni kepada kita gunakan sekarang gadget. Bila ada gadget, kita boleh install aplikasi dalam gadget tu. Alright? Kita boleh gunakan pen yang dah sedia ada. Sekarang ni dah ada pen yang untuk telefon, ada pen yang tablet yang senang nak tulis nota, yang senang awak nak lukis. Jadinya awak hanya boleh install, muat turun aplikasi berkaitan dengan nak melakar ke, nak mewarna ke kan, nak melukis. Okay, install benda tu dan awak boleh start melakar. Okay. Sebab apa nak melakar ni? Supaya hasil persembahan kita akan lebih menarik.
Kadang-kadang kalau kita melukis guna lakaran pensel macam tercomot sikit ke kan, warna dia tak menarik, kepelbagaian warna dia. Kalau kita guna pensel warna, kita nak olah warna susah sikit. Jadi bila kita gunakan gadget, dia ada kod warna dia. Awak hanya pilih kod tu, awak perlu warna sahaja. Alright, itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Macam biasa, nota 41 dan juga 41.1 serta latihan modul muka surat 30. Alright, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp saya, terus Telegram saya ataupun Cikgu Zainab. Ni topik akan datang ni, kita dah masuk. Untuk topik akan datang, kita akan masuk kepada teknik lakaran pictorial, kaedah asas lakaran. Kita akan masuk kaedah garisan kaedah asas lakaran dan juga kaedah oblik. Boleh baca-baca dulu. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.